Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita, Rahiqil Makhtum, kitab sirah. Kita berhenti di muka surat 30. Betul? Yang kitab sama dengan saya lah. Tajuk dia perihal masyarakat Arab sebelum Islam. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, bab keempat, perihal masyarakat Arab sebelum Islam, adalah sesuai untuk berbicara sepintas lalu mengenai keadaan sosial, ekonomi dan etika yang wujud ketika itu setelah satu penyelidikan dibuat ke atas kehidupan beragama dan politik di tanah Arab. Nak cerita bagaimana kita nak ceritanya Al-Quran ini tidak ada kaitan langsung dengan ketamadunan. Nabi cedok daripada mana-mana. Jadi boleh kita tahu bagaimana budaya bangsa Arab tu jauh daripada kitab Taurat, jauh daripada falsafah, jauh daripada pemodenan, jauh. Nabi SAW lahir pada masyarakat jahiliyah. Jadi Quran ini pure daripada Allah SWT. Apatah lagi tuan-tuan, Nabi itu ummi. Nabi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Walaupun ada dua pandangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pandangan yang paling kuat ya, Nabi memang tidak membaca dan Nabi tidak menulis. Pandangan yang kedua kata tak, Nabi membaca dan Nabi menulis. Sebab itu sifat kekurangan bagi manusia. Dan ummi di situ merujuk kepada Nabi ini penduduk Ummul Qura, ibu kepada segala kampung. Ada sebahagian Ahlussunnah sebut macam tu, ada sebahagian kecil. Tapi majoritinya dan pendapat yang kuat dan pendapat yang benar, Nabi memang tidak menulis dan tidak membaca. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi, ilmu Nabi bukan melalui baca dan tulis. Kita ya. Kita kalau tak erti baca, tak erti tulis, masalah. Pasal ilmu kita melalui tulis dan baca. Nabi ketika Jibril peluk kan, apa Nabi sebut? Ma'ana biqari kan. Saya tak boleh baca kan, jelas. 3 kali sebut. Pasal ilmu Nabi bukan melalui baca, bukan melalui tulis. Ilmu Nabi direct daripada Allah SWT, daripada wahyu. Jadi Nabi bila tak boleh baca, tak boleh tulis, itu satu kemuliaan bagi Nabi. Dan itulah menunjukkan wahyu ni semata-mata daripada Allah SWT. Sebab ada orang dia cuba kias. Kalau kita tak boleh baca, tak boleh tulis, kurang lah. Jadi kalau Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis, kurang. Kias ma'al fariq. Hang bukan Rasul. Mana boleh banding hang dengan Rasul? Macam ada orang kata apa? Kalau kita ada tangan, tak ada tangan kudung. Jadi Allah Ta'ala ada tangan, tidak Allah Ta'ala kudung. Macam tu pula dia fikir Kias ma'al fariq. Lembu tuan-tuan, kalau tak rupa macam lembu pelik, betul tak? Macam tu lah lembu. Tapi jangan kias lembu dengan manusia, betul tak? Lain. Lembu macam tu lah rupa lembu kalau nak korban. Kalau kaki lembu tu ada 2, tak boleh korban, pelik, alien. Boleh lah kias lembu dengan lembu. Jangan kias. Tu silap tu. Kadang-kadang konsep penggunaan akal tu salah. Baik, yang betulnya Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Banyak dalil dia tuan-tuan. Banyak dalil dia. Kemudian, tak apalah, kita tengok yang pertama, kehidupan sosial bangsa Arab. Masyarakat Arab digambarkan sebagai satu gabungan masyarakat berbagai puak dengan status sosial yang sama. Banyak puak dan status sosial dia yang sama. Terutama kita sebut Arab Jahiliyah lah. Arab Jahiliyah ni terutamanya duduk di Mekah tu. Kita tahu ada banyak suku kan, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Tayyim. Banyak suku-suku tu. Banyak suku. Tapi mereka ni walaupun bersuku-suku, mereka ni naknya sama sebiji. Sebab mereka ni Quraisy. Berbeza dengan kita. Kita ni jauh juga sebenarnya. Jauh sikit nak banding dengan Quraisy tu. Macam kita masyarakat Kedah dengan Perak, logat lain, ada makanan lain, ada budaya lain. Kelantan dengan Terengganu, ada logat dia lain,
Ada makanan dia tersendiri. Betul tak? Dia jauh juga tu. Jauh juga. Kalau Quraisy ni memang sama, tak ada beza langsung. Budaya, bahasa, logat sama semua. Habis tu dia sebut puak-puak macam-macam ni. Tok Wan dia. Tok Wan masing-masing lah. Tok Wan dia. Walaupun asal dia pada keturunan yang sama. Macam Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi daripada Tok Wan Nabi ni tuan-tuan, kita tengok banyak Tok Wan kan. Semua bertemu tuan-tuan. Macam Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi, bertemu dekat Qusay bin Kilab tu. Sayyidina Umar dia ada Adi bin Qusay bin Kilab. Nabi tak? Nabi apa? Nabi Qusay bin Kilab tu. Tok ayah Nabi dengan mak Nabi bertemu keturunan. Di mana? Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Qusay. Bin Qusay bin Kilab. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, dia pun bangga dengan Tok Wan itu saja. Bangga dengan Tok Wan masing-masing. Dan di Mekah tu semua ada keturunan Fihrin bin Malik. Fihrin bin Malik ni siapa? Itulah Quraisy. Tu kata kafir Quraisy tu. Kafir Quraisy ni termasuk Makhzum, Bani Makhzum, geng Abu Jahal, Quraisy. Bani Umayyah, Quraisy, malah Bani Umayyah tu dekat dengan Nabi SAW, dekat, sangat dekat. Sebab tu Bani Umayyah macam Abu Sufyan, Utbah, Syaibah, dia panggil Nabi apa? Wahai anak saudaraku. Sebab dia tahu keturunan dia dekat, tak jauh. Sebab Umayyah dengan Hashim tu macam dua beradik je. Tapi dia berbangga dengan Tok Wan masing-masing. Baik, kemudian status wanita kaum bangsawan. Yang dia highlight ni wanita kaum bangsawan. Terletak pada satu kedudukan yang terhormat. Terutama kaum bangsawan lah. Macam isteri Abu Jahal kan, Ummu Jamilah sangat terhormat, isteri bangsawan. Kaum wanita menikmati satu tahap yang boleh dikatakan baik, dan sebarang keputusan dibuat mereka sering dilaksanakan. Agak baiklah. Keputusan mereka didengari. Kedudukan mereka terpelihara dengan hormat, sehingga perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah mudah terjadi demi mempertahankan kehormatan mereka. Boleh jadi kerana wanita-wanita bangsawan ni boleh menyebabkan jadinya peperangan. Sebenarnya wanita menjadi faktor utama dalam sebarang keputusan penting, sama ada perkelahian berdarah atau perdamaian mesra. Walau bagaimanapun keistimewaan sistem kekeluargaan orang Arab pada keseluruhannya bersifat patriarki asabiyah. Itu disebut tu. Suku-suku tu semangat pada Tok Wan masing-masing. Asabiyah yang kuat. Ikatan perkahwinan terletak sepenuhnya dalam tangan pendang wanita yang sah. Dari segi hukum dan keputusannya dalam soal status perkahwinan tidak boleh dipertikaikan. Dia pendang wanita ni apa? Wali. Dan Nabi sebut la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi. Tak sah nikah. Walaupun dalam mazhab Hanafi ada sebut tak perlu pada wali, perempuan boleh kahwinkan diri dia. Pandangan macam ni tuan-tuan, hatta di negara mazhab Hanafi pun tak amal. Tak amal. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkanlah anak tuan-tuan balik, ayah kahwin lah, tak pening kepala tuan-tuan. Tu dalam negara mazhab Hanafi pun tak amal. Di Iraqnya, di negara Arab kan, mazhab Hanafi tak buat, malah straight depa dalam bab ni. Tengok dulu, walaupun boleh perempuan macam tu kalau ikut pada asalnya lah. Tapi kita bila ada pandangan yang terpencil, kemudian ada pendapat jumhur, kemudian ada dalil yang sharih, sepatutnya pandangan tu tak boleh dah untuk kita bermudah-mudah bila ada dalil yang sharih tuan-tuan. Ala kulihat termasuk dalam berijtihad, tidaklah jatuh sampai sesat. Tapi untuk amal tu sukarlah. Patah lagi kita tahu dalam bab pernikahan ni dia termasuk dalam hukum-hukum di sebuah negeri. Hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Apa-apa saja keputusan mahkamah, maka dia menafikan segala jenis khilaf. Dia tak boleh lagi kita tahu dalam mazhab ni begini, ustaz, tak. Hukum satu qadi itu dia telah membatalkan segala khilaf. Tak selesai tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan sama dengan ni wali. Kena ada wali lah. Wali yang menikahkan. Hatta di Malaysia kita tuan-tuan, kita tahu kita ada wali mujbir.
Wali mujbir kan, wali yang boleh paksa anak kahwin, suka ke tak suka, ayah ataupun tok wan kan, wali mujbir. Makna dia, pasti buat Imam Syafi'i berpandangan macam tu. Maksud dia, ayah tidak akan nak kahwinkan anak perempuan dia dengan orang yang membinasakan hidup dia. Itu pegangan mazhab Syafi'i, dan dibenarkan. Tapi tuan-tuan rasa di Malaysia ni boleh tak ayah paksa ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kan wali mujbir boleh paksa anak kahwinkan dengan siapa-siapa. Tapi di Malaysia boleh dari segi pengamalan ni. Kalau bank kita tak nafi lah tuan-tuan. Bank memang, tuan-tuan kalau baca bab bank segala mazhab ada tuan-tuan di bank tu. Memang sebab dia nak bagi sistem perbankan Islam ni jadi boleh. Nak bagi ada hilah tuan-tuan. Hilah. Tidak tuan-tuan, macam mana bank Islam buat untung? Pinjam sikit banyak-banyak kan. Dia ada hilah tu, baik oleh inah dan sebagainya, panjang cerita lah tuan-tuan. Semua bank kan nak buat untung. Itu dia guna semua mazhab untuk mencari hilah. Dia boleh bersaing dengan bank konvensional yang lain. Jadi kalau tuan-tuan mengaji bab muamalat, memang dalam muamalat segala jenis mazhab ada di situ, asalkan masih lagi dalam Islami. Dalam perkahwinan tak, diikut negeri masing-masing tuan-tuan. Pengamalan di Malaysia boleh tak boleh? Paksa? Tak boleh. Tak boleh. Kalau paksa, dia mengadu pada hakim, hakim tanya, memang anak tak setuju, dipaksa. Janda memang tak boleh paksa lah. Kita tahu janda tak boleh, yang boleh ni anak dara. Kalau hakim tahu itu paksaan, maka hakim akan fasah balik. Yalah tuan-tuan, boleh jadi kan. Mana tahu seorang ayah, dia ada kawan dia. Kawan dia jutawan, duit ada puluh-puluh juta, tanah ada ratus-ratus hektar. Bapak dia ni ada anak dara umur 18, lawa, comel kat kampung tu. Jadi kawan bapak dia ni tawarkan, hang bagi kahwin anak hang kat aku. Aku bagi tanah kat hang 20 ekar, Ferrari 2 biji. Macam mana? Duit aku masukkan 1 juta. Tergugat juga tu. Ya, boleh lah. Bayangkanlah anak umur 18, muka lawa, dapat suami umur 70. Kalau jadi macam tu, dia tak setuju, dia bawa ke mahkamah. Kalau di Malaysia ni, hakim akan bawa, hakim akan tanya, dan hakim akan fasah. Dan kita tahu kuasa terbesar adalah hakim. Dan memang ada terjadi pun, saya tahu. Ada satu orang, dia tak nak bagi kahwin anak dia. Saya cerita, pasal disebut buat wali. Jadi di Perak tuan-tuan. Pasal ayah dia tak suka polis. Saya minta maaf kalau ada polis dalam ni. Tapi ayah dia benci, sebenci-bencinya polis. Benci hidup mati dia tuan-tuan. Saya tak tahu apa salah polis pada dia, tapi dia cukup benci. Boleh jadi dia ada jumpa polis yang tak berapa bagus, dan dia anggap semua polis macam tu. Dan general dia general aja. Dia generalisasi tuan-tuan, ni semua polis macam tu. Anak dia nak kahwin dengan polis, dah terketak-ketak lah. Polis ni ada pangkat bagus je. Ayah dia tak mau. Polis tak boleh. Bukan polis biasa, dia ada pegawai bagus. Lah ni pun boleh jadi dah superintendent, deputy superintendent boleh jadi. Musa kahwin tu pun dah pangkat bagus. Ada paku lah tuan-tuan. Anak dia nak, ayah dia tak mau. Jadi punya pening lah tuan-tuan, duk saing. Pasal ayah kan wali mujbir, wali yang kuat. Bawa lah ke mahkamah. Maka hakim panggil bapak dia. Hakim nak tanya, ni mahkamah di Perak. Cerita di Perak. Hakim panggil bapak dia, nak tanya apa sebab tak nak bagi kahwin ni. Anak dah nak sangat-sangat dah ni. Anak perempuan ni nak sangat. Panggil berkali-kali, ayah dia tak mai. Hakim bagi kahwin. Hakim dia lagi powerful lah. Hakim jadi dilantik oleh pemerintah, dia punya powerful. Malah kalau suami isteri nak bercerai, suami ni masalah tapi suami tak mau lafaz, hakim boleh fasah. Very powerful lah. Cuma hakim sebenarnya dia tak mau fasah. Pasal apa? Sebab kalau fasah tak boleh rujuk. Betul tak? Khuluk tak boleh rujuk. Biasanya hakim akan suruh suami yang lafaz. Manalah tahu kok nanti sejuk balik. Betul tak? Tengah panas nanti tiba-tiba sejuk balik hati kan. Boleh baik balik. Baik. Panjanglah cerita tuan-tuan bab nikah ni. Baik, kemudian sebaliknya, pelacuran dan keruntuhan akhlak berleluasa sebagai amalan biasa dalam kehidupan sosial mereka. Pelacuran lah, banyak pelacuran. Abu Daud perawi Aisyah radhiyallahu anha, yang ni maksud dia hadis tu daripada Aisyah, dan termaktub dalam buku saya nilah Imam Abu Daud, melaporkan ada 4 jenis perkahwinan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada 4 jenis perkahwinan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, ia tidak berbeza dengan perkahwinan yang ada sekarang, dalam mana seorang lelaki bapa menyerah anak perempuannya untuk dikahwini dengan seorang lelaki setelah hantaran kahwin dipersetujui. Ini selesai, senang. Dan kita sekarang lah, ada wali,
Ada apa? Saksi 2 orang. Kan rukun nikah. Wali, saksi 2 orang, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kemudian ada apa lagi? Sirah lah kan? Sirah. Saya tak ingat tuan-tuan, tanya qadi lah tuan-tuan. Ada sirah, ijab kabul. Ada tu okey lah tuan-tuan. Nah, ada. Dan ada mahar itu kita tahu lah. Mahar tu asalkan benda tu bernilai. RM5 pun boleh, RM10 pun boleh. Nah, macam biasa tuan-tuan. Bukanlah susah sangat kahwin ni. Kahwin ni mudah sangat-sangat. Tapi kenapa sekarang ni susah tuan-tuan? Tidak kan? Susah nak kahwin. Tuan-tuan tak boleh bagi kahwin suka-suka. Walaupun sebenarnya boleh tak? Tuan-tuan ada anak perempuan. Tuan-tuan anak perempuan minat dengan seseorang. Tuan-tuan pun berkenan dengan dia. Tuan-tuan pun bawa dia main rumah tuan-tuan. Ambillah saksi berapa orang bagi kahwin. Sah ke tak sah? Bapak-bapak bagi kahwin. Sah tak sah? Sah, tapi memang kena denda. Beritahu memang kena denda. Memang kena denda. Masuk mahkamah saya tak tahu beribu, tak tahu lah dalam mahkamah, tapi beribu lah kena denda. Tapi kahwin sah. Bapak wali, ada saksi, ada pengantin lelaki, ada perempuan, ada mahar, ada ijab kabul, sah. Tapi kalau kantoi kena, kena. Kan ada kan yang buat kahwin apa? Ada dulu yang saya tahu ada ustaz yang kena tangkap. Dia ada link dengan apa? Dia ada link dengan wali mana dekat tu? Kat Thailand tu kan. Wali yang dilantik lah. Bukan wali yang tepi jalan ni, wali yang dilantik oleh kerajaan apa? Patani lah. Songkla ni yang boleh mengkahwin kan. Dia buat kahwin secara apa? Video call. Senang tuan-tuan. Video call lah dia buat. Dia buat kat Malaysia. Tapi memang kena tangkap masuk penjara Jabatan Islam. Tahu penjara Jabatan Islam? Ada macam bilik kacau macam tu ya. Bukanlah jaring-jaring besi tu. Jadi tuan-tuan, sah tapi salah di segi undang-undang. Dan boleh kena dakwah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Jabatan Agama nak jaga orang perempuan. Sebab benda ni dulu sebelum ada undang-undang lagu ni, banyak yang macam tu tuan-tuan. Dulu tu senang kahwin ramai. Kahwin isteri 3, 4. Senang tuan-tuan. Dia dah ada isteri seorang, anak pun dah ramai. Sekali dia pergi kerja kat kampung lain, tengok anak dara orang dia berkenan, dia ngorak-ngorak sikit, bapak perempuan tu pun berkenan nak kahwin tuan-tuan. Senang aja kahwin tuan-tuan. Kahwin sah tak tuan-tuan? Sah. Seorang dah. Sekali dia pergi merantau kat lain pula. Buat baik sikit apa semua dan berkenan tengok anak dara lawa, pergi buat baik dengan bapak dia pun berkenan, kahwin lagi ada 2 orang saksi dan dia tak wajib bagi tahu pun dia dah 2-3 bini, betul tak? Tak wajib pun. Kahwin lagi. Dan benda ni memang jadi pun sebelum dah ada undang-undang ni. Itu yang kadang-kadang dah kahwin ramai sampai ada yang apa? Terabai. Terabai isteri yang pertama, terabai isteri yang kedua. Itu yang dia ada undang-undang tu. Straight sikit supaya tak mau ada orang. Dalam keadaan ada undang-undang ni pun banyak yang mengabaikan nafkah. Tu dalam ada undang-undang. Lepas tu saya kata dalam bab nikah ni sangat apa, pemerintah memang dia boleh buat undang-undang yang untuk menjaga kemaslahatan. Baik, kemudian sebaliknya, macam saya sebut tadi lah, ada orang sebut kan, orang perempuan boleh kahwinkan diri dia. Tapi kalau buat di Malaysia kena tangkap tak? Boleh kena tangkap tak kena? Kena. Orang perempuan kahwinkan diri dia. Aku kahwinkan diriku kepada engkau, sebut nama bla bla bla, mas kahwin bla bla bla. Ada 2 orang saksi. Sah? Sah. Jadi berzina? Tak jadi berzina. Tapi kena tangkap? Memang kena tangkap. Haru tuan-tuan. Jadi haru ke tak jadi haru? Siapa setuju anak dara buat macam tu? Kita yang ada anak perempuan kita tak kira tu. Tapi orang yang hidung belang dia suka. Betul tak? Dia hidung belang, ada niat jahat, hidup je kepala dia penuh dengan nafsu ya. Kita kena tahu setiap hukum ni dia bergerak ikut illah dia tuan-tuan. Bagaimana mazhab Hanafi keluar ni, pandangan ni keluar 1000 tahun dulu. Macam mana suasana dulu lagu mana? Dia kena tengok yadu al-hukum yaduru ma'a illatihi. Wuju dan wa'adaman. Hukum itu dia bergerak dengan ilah-ilah dia. Ijtihad pun sama. Ijtihad dia ikut zaman dan tempat. Baik, kemudian sebaliknya, baik, pelacuran dan keruntuhan akhlak berluasa sebagai amalan biasa dalam kehidupan sosial mereka. Abu Dawud perawi Aisyah radhiyallahu melaporkan ada 4 jenis. Okey, yang jenis pertama macam tadilah. Yang kedua, suami akan menghantar. Ni yang tak boleh Yang ni yang tak boleh. Ni yang haram. Yang tadi sama dengan kita, ini yang mengarut dah tuan-tuan. Ni perkahwinan jahiliyah. Suami menghantar isterinya untuk bersekedudukan dengan lelaki lain. Mana boleh tuan-tuan, tidur dengan bini orang.
Tak boleh. Tak kira lah atas nama sewa kemaluan ke, atas nama nikah mutaah ke, atas nama apa pun, bini orang mana boleh. Nah, nikah mutaah nikah yang telah diharamkan selama-lamanya tuan-tuan. Jangan tersilap. Saya mengajar kat mana tahu? Ada satu makcik tu kata, "Ustaz, nikah mutaah ni bukan boleh ke Ustaz?" Syiah mana pula lah yang ajak dia ni. Betul tuan-tuan. Tahu nikah mutaah? Kontrak. Siapa paling syok? Orang lelaki paling syok. Syok nikah mutaah, mana tak syok? Dia nikah mutaah, nikah yang ada tempoh. Dia ada tempoh. Tentu ada orang kata, saya pernah jumpa ada orang, saya tak tahu dia Syiah ke tak, tapi tengok macam pening lain macam je. Dia beritahu saya, kami dalam nikah mutaah ni pun ada wali, ada saksi. Bukan isu tu. Isu tu bila letak tempoh. Dia tak boleh letak tempoh. Sekalipun tempoh tu kata, aku nikahkan kau sampai mati, batal. Kenapa batal? Pasal hukum nikah bukan sampai mati. Isteri akan juga menjadi suami isteri sampai di mana? Syurga. Sampai di syurga. Ingat Huzaifah Al-Yaman pesan pada bini dia, kalau kau mau menjadi isteriku di akhirat, jangan berkahwin setelah kewafatanku. Fa innal mar'ah li akhiri zawjiha, kerana seorang perempuan itu bagi suami dia yang terakhir. Dia maksud dia hukum nikah ni bukan sekadar di dunia, sampai di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila dah meninggal, orang perempuan kena buat apa tuan-tuan? Kalau suami meninggal, edah kan? Edah dia apa? Edah dia lain, bukan semata-mata untuk memastikan kesucian rahim, tapi edah dia apa? 4 bulan 10 hari. Nak cerita apa? Atas kesedihan suami kan, tak boleh berwangi keluar rumah, kesedihan tak ada suami. Lepas tu setelah kewafatan suami, masih lagi ada hukum tu berjalan. Tak boleh letak tempoh. Sekurang-kurangnya nikah mutaah sekali bersetubuh. Habis tu dah bersetubuh, tak boleh tengok dah, haram tengok. Mana boleh tuan-tuan? Mana ada Islam macam ni? Ni apa beza? Dulu ada tuan-tuan sekejap. Mula-mula bila sahabat berperang, dia duduk jauh, dan Nabi haramkan 4 kali. Kenapa Nabi haram berkali-kali? Sebab mula-mula boleh. Jadi sahabat Nabi ni ramai. Waktu haji yang terakhir tu kan, ada riwayat kata 124,000, ada riwayat kata 144,000. Ramai sahabat Nabi. Kita duduk di sekolah pun kadang-kadang dah tulis dalam WhatsApp, ada je cikgu yang tak sampai maklumat pada dia. Dia tak baca ke, dia jenis apa ke, dia tak sampai maklumat pada dia. Ini sahabat Nabi zaman dulu. Mana ada WhatsApp, mana ada Facebook, mana ada Instagram dan sebagainya. Maka Nabi berapa kali Nabi haramkan, tak boleh. Dan dia menjadi menjadi haram bil ijma'. Haram dengan ijma'. Kalau haram dengan ijma' tentang nikah mutaah. Baik. Nikah yang letak tempoh. Kemudian jadi dia bagi mengandung selepas tempoh kedatangan haid agar dia mengandung. Kenapa setelah haid? Kita tahu orang perempuan ni subur setelah kedatangan haid. Setelah dia haid, berapa hari setelah tu dia subur, tempoh subur masa tu. Tempoh senang dapat anak lah. Saya tak ingat lah berapa hari, 2-3 hari macam tu lah. Tempoh subur dapat anak. Jadi setelah haid lah dia bagi duduk dengan mana-mana lelaki. Setelah hamil, sekiranya ingin, bolehlah suaminya melakukan persetubuhan dengan perempuan itu. Baik. Setelah hamil, maksudnya kalau perempuan tu dah betul-betul hamil, dia nak pastikan yang perempuan ini benih dia daripada kawan dia tu. Kawan yang seorang tu lah. Dah betul-betul hamil, barulah suami dia meniduri dia. Kalau ada orang buat kerja lagu ni tuan-tuan, ini termasuk dalam perkahwinan yang Arab Jahiliah buat dulu. Ni Arab Jahiliah buat. Dan termasuk dalam berzina lah. Berzina. Kemudian yang ketiga, satu kumpulan lelaki kurang daripada 10 orang akan mengadakan hubungan jenis dengan seorang wanita ramai. Seorang buat hubungan seks dengan seorang perempuan. Baik. Kemudian sekiranya hamil dan melahirkan anak, wanita itu akan memanggil kumpulan lelaki tadi. Dia buat hubungan seks ramai-ramai, tak kira lah. Mungkin seorang dia, maksud dia pasangan tu bertukar-tukar. Sat dengan lelaki ni. Dia buat ramai, boleh jadi 10, boleh jadi lebih. Bila dia dah hamil, dia akan buat apa? Dia akan panggil semua yang pernah berzina dengan dia. Dia orang Arab anggap kahwin lah. Dalam Islam ni bukan kahwin, ni berzina, ini pelacuran. Sekiranya hamil dan
melahirkan anak, wanita itu akan memanggil kumpulan lelaki tadi dan seorang pun tidak terkecuali, semua dia panggil. Wanita itu berkata, kamu semua sedia tahu apa sudah jadi. Maksud dia apa? Aku dah mengandung lah. Aku sudah melahirkan anak ini dan dia adalah anak kamu, sambil menunjukkan kepada salah seorang daripada mereka. Lelaki yang ditunjukkan itu mesti menerima anak itu. Tak ada pilihan. Dia akan tunjuk hang punya anak, hang mesti bertanggungjawab. Mau senang tuan-tuan cerita. Dan dia pastilah dia akan pilih suami yang paling banyak duit, yang paling kaya, yang paling handsome, berpengaruh. Takkan nak pilih suami yang kelabu asap. Nampak? Jadi dari segi nasab pun tak pasti. Dia akan pilih yang menguntungkan dia. Dan tuan-tuan ingat, kenapa Islam mengharamkan ni tuan-tuan? Kerana Islam, perkahwinan ni bukan macam haiwan tuan-tuan. Manusia ni bukan macam haiwan, tukar pasangan sesuka hati. Bukan seperti budaya barat. Barat kadang-kadang dia anggap keinginan seks ini macam keperluan biologi. Dia kehendak biologi sahaja. Walaupun ada bini kat rumah, tapi dah aku berkenan dengan perempuan lain, tak apalah, itu tuntutan biologi. Kalau macam itulah punya fikir tuan-tuan, apa beza kita dengan haiwan tuan-tuan? Beza kita dengan haiwan? Sama tuan-tuan. Tidak ada beza kita dengan haiwan. Kat mana-mana jadi. Dan memang Nabi akan sebut akhir zaman jadi macam tu. Sampai kita tak boleh langsung nak kontrol. Kita tak boleh nak timing nafsu tu. Tak boleh nak kita letak pada benda yang halal. Jadi berbeza kita dengan haiwan. Dan Quran Allah Ta'ala sebut tentang kahwin ni kan. Allah Ta'ala sebut macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan min anfusikum. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis yang sama. Untuk apa? Untuk puaskan nafsu saja ke? Itu haiwan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa sukun, tenang, tenteram bersama dengan dia. Itu kahwin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara suami isteri ni ada mawaddah dan rahmah. Itu baru betul. Itulah perkahwinan manusia. Baru itu beza dengan haiwan. Apa makna mawaddah? Mawaddah ni cinta yang membawa kecenderungan untuk hubungan seks. Itu mawaddah. Cinta berahi, keinginan nafsu seks itu lumrah. Selagi mana benda tu halal, itu tak ada apa, malah dapat pahala lagi. Rahmah ni kesian belas. Masa bila? Masa dah tua, dah tak ada keinginan seks. Ataupun pasangan sakit. Betul tak? Pasangan sakit. Suami umur baru 30, isteri kena kanser pangkai rahim. Bukan nak boleh berhubungan badan kalau teruk. Jadi sanggup ke nak cerai buta macam tu je? Kadang-kadang ada rahmah lah hati kan. Ada rahmah. Kesian kat isteri, hidup dah lama. Dia ada rahmah dalam hati dia. Itulah rahmah. Ataupun dah tua. Dah tua, isteri pun dah bukan nak ada kemahuan seks. Dah laki pun dah tak ada. Tapi rahmah tu ada. Kesian belas. Ataupun boleh jadi juga isteri, suami sakit teruk. Keji mana teruk tuan-tuan, mana nak function sangat sebagai seorang lelaki. Buah pinggang rosak habis ya. Akak dia tak ada. Gaut teruk ke tuan-tuan? Sakit teruk lah tuan-tuan. Yang tak boleh lagi berfungsi sebagai seorang lelaki. Kadang-kadang seorang isteri, dia boleh je minta cerai. Tapi kebanyakannya tuan-tuan pasti buat, inilah suami yang susah senang bersama. Dia ada rahmah. Itulah kahwin. Bukan tuan-tuan kahwin ni bila kita puas je selesai. Itu haiwan tuan-tuan. Kemudian yang keempat, beberapa orang lelaki mengadakan hubungan jenis dengan seorang wanita tertentu. Seorang sundal, mana dia pelacur lah, seks bebas. Dia tidak melarang sesiapa mendekatinya. Malah wanita itu akan memasang panji-panji tertentu di depan rumahnya untuk mengundang siapa yang diinginkan. Ni senang. Dia letak bendera satu, makna dia apa? Siapa lalu saja boleh masuk. Lalu boleh masuk. Kemudian, sekiranya mengandung dan melahirkan anak, dia akan menghimpun semua lelaki tadi, dan seorang tukang tilik akan menentukan anak siapa bayi itu. Kalau dia mengandung, kan ramai. Tadi 10. Yang ni ramai ni, tak tahu berapa puluh orang. Jadi bila dah mengandung, dia panggil tukang tilik. Arab panggil tukang tilik ni apa? Arraf. Tukang tilik. Arraf maksud dia apa? Orang yang claim sebab tahu. Daripada Arafah, semua benda dia tahu. Baik. Jadi panggil tukang tilik, menentukan siapakah
bayi itu. Bapa yang ditunjukkan itu akan mengambil bayi itu serta mengisytiharkan bayi itu sebagai anaknya apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan Islam di tanah Arab. Baginda memansuhkan sama sekali amalan seks sebegini kecuali amalan perkahwinan dalam Islam yang ada sekarang. Tak ada. Tuan-tuan, kalau macam ni duk amal tuan-tuan, kita boleh pastikan bapak kita tu bapak kita. Kalau betul macam ni lah amal. Kalau macam ni amalan masyarakat, siapa boleh pastikan bapak dia tu memang bapak dia? Siapa nak tak tahu bapak dia yang mana? Aku pun tak tahu bapak aku yang mana. Nak lagu tu kan, wasak nasab kan. Dan daripada syariat Islam ni, hifzun nasl, dia menjaga keturunan tu. Bagi jelas pasal keturunan, dia menghasilkan juga apa nanti nak jadi wali, berkenaan dengan apa, pembahagian harta pusaka, siapa yang layak dapat. Penting keturunan. Saya pernah jumpa satu kes, bapak dia umur 70, kahwin dengan seorang perempuan umur 30 lebih. Bapak dia banyak harta, ni yang pernah saya jumpa. Bapak dia banyak harta, kahwin dengan suami dah, isteri dah meninggal, isteri yang pertama dah meninggal. Anak-anak dia semua besar dah. Entah macam mana dia berkenan dengan satu orang perempuan umur dalam 30-an macam tu lah. Kahwin, dia pun kurang senang lah pasal bapak dia banyak harta. Kahwin, dapat anak pula laki. Jam lah dia pun. Tuan-tuan tahu lah apa jadi. Anak laki, anak yang pembahagian, dia dapat harta banyak kan anak dia tu. Walaupun mak lain, tapi tu harta bapa. Anak laki ni dia akan dapat harta kan sama. Betul tak? Kan harta bapa tu bapa dia. Betul bukan? Dia beradik ni harta bapa dia tu bapa dia juga. Jadi bila bagi sama lah. Dua ni sebuah satu kan. Walidzakari mithlu hazzil unsayain. Jadi macam mana tuan-tuan nak bahagi tu? Depa pun pening kepala. Depa kata mana boleh, ayah kami dah 70 lebih, mana larat dah buat benda-benda macam tu. Dia rasa, dia anggap ayah dia tak boleh lagi berkemampuan untuk apa, buat anak lah. Dia anggap orang perempuan ni dia dah berzina. Dia dalam Islam tak boleh tuduh macam tu, qazaf kan. Tapi disebabkan harta lah tuan-tuan, depa anggap itu bukan anak ayah kami, bukan anak ayah kami. Mustahil umur 70 lebih boleh apa bagi orang perempuan mengandung. Yang perempuan ni kata tak, anak ni memang anak bapa hamba. Tak apalah, jadi mereka pun tak puas hati. Mereka nak buat ujian apa? DNA. Nak buat lah. Tanya hospital kata dalam 20,000 lebih. Tak jadi buat. Ingat murah DNA, mahal tu. Nasib lah. Tapi nak cerita ni tak boleh lah tuduh macam tu. Betul tak? Apa ingat orang umur 70 lemah ke tuan-tuan? Betul tak? Cuba tanya orang umur 70. Baik tuan, kemudian wanita sentiasa menemui suami apabila berperang. Pihak yang menang dengan bebas mengadakan hubungan seks dengan wanita-wanita mereka, tetapi akan menanggung keaiban sepanjang hayat bagi anak yang dilahirkan melalui amalan sebegini. Yang ni kalau yang ditawan, perempuan yang ditawan, perempuan musuh yang ditawan, perempuan ni akan jadi hamba, dia akan buat hubungan seks. Tapi kalau daripada dia lahir anak dia akan tanggung keaiban lah, keluar daripada hamba. Pada zaman jahiliah, orang Arab boleh memiliki isteri seramai mungkin tanpa had. Banyak mana pun tak apa. Ini bukan masa Arab jahiliah je, semua bangsa. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, bila turun ayat kahwin 4, bukan suruh sahabat Nabi isteri satu semua pakat kahwin 4, bukan. Ayat tu turun ketika mana orang Arab isteri ramai, ada 10, ada 15, ada 7, ada 8. Turun ayat Quran. Sebenarnya yang 4 tu dia menghadkan 4. Menghadkan 4. Nah, fa in khiftum apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau rasa tak boleh yakin adil, cukuplah satu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seafdal-afdal isteri adalah satu. Satu yang paling afdal. Betul ke tak betul tuan-tuan? Betul. Tuan-tuan isteri satu ke dua? Tu tuan-tuan mau isteri satu. Pasal apa? Sebab kita ikut Imam Syafi'i. Itulah seafdal-afdal isteri. Dan kita dah tengok tentang orang yang kahwin ramai ni, bukan kata salah lah tuan-tuan, tapi ujian dia berat. Ujian dia berat. Saya ada kenal satu ulama yang saya sebut tentang pun kenal, tapi kita tahu betapa sukarnya dia bila kahwin 3. Tak semua orang tahu. Bila kita tahu, cerita dahsyat rupanya kahwin 3 ni, sampai dia bercerai dengan bini dia dalam 2 tahun dia tak jumpa. Saya tak nak sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Tapi saya nak cerita tuan-tuan dahsyat poligami ni dahsyat. Orang yang betul-betul kuat boleh tuan-tuan, betul-betul kuat, betul-betul ikhlas, betul-betul kaya, silakan tuan-tuan. Baik, kemudian
Jadi turun ayat Quran menghakkan 4. Pada zaman jahiliah orang Arab boleh memiliki Islam yang mungkin tanpa had. Mereka boleh mengawini 2 orang wanita adik-beradik pada satu masa. Kita tak boleh. Tuan-tuan dah kahwin dengan kakak, boleh kahwin dengan adik tak? Tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Surah Nisa sebut, tak boleh kamu menghimpunkan 2 beradik melainkan apa yang dah lepas. Tak boleh. Makna dia kalau kahwin dengan kakak, boleh kahwin dengan adik? Boleh. Kena cerai kakak. Betul? Cerai kakak kan? Betul lah, cerai kakak tunggu habis iddah. Cerai kakak habis iddah, boleh kahwin dengan adik tak? Boleh lah. Sama juga tak boleh menghimpunkan antara isteri dengan mak saudara dia. Mak saudara. Tak kira lah adik pak mentua ke, adik mak mentua ke. Kalau berkenan juga, kena cerai dia, habis iddah baru boleh kahwin. Nah, kumpul sekali tak boleh. Baik, kemudian bahkan isteri bapa mereka yang telah bercerai atau balu, tak boleh. Isteri bapa kalau dalam Islam tak boleh, Arab boleh. Nah, ini disebut dalam surah An-Nisa juga, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu kahwin dengan isteri bapa-bapa kamu kecuali apa yang dah lepas. Dah lepas itu dimaafkan, jangan buat dah. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu satu benda yang keji, buruk. Isteri bapa tak boleh. Itu tanda hormat kepada ayah. Walaupun ayah umur 70, kahwin dengan seorang anak dara umur 20, baru sah nikah, ayah tak sentuh lagi. Sah nikah, ayah sakit jantung. Contoh, seronok sangat dapat bini muda anak dara, sakit jantung, meninggal. Kita tengok mak tiri kita, comel mak tiri aku ni, boleh tak kita kahwin? Tak boleh. Mahram mu'abbad. Macam cerita Piramli kan, apa nama tu? Keluarga 69. Pening nak panggil apa? Pening. Piramli kata kahwin 69 tu sah lah, sah. Tapi yang mengarutnya bila Piramli buat cadangan, saya ambil anak, bapa ambil mak. Mana boleh. Pertama yang anak dah jadi mak tiri, betul tak? Kemudian pula ayah boleh kahwin dengan menantu? Tak boleh. Mahram mu'abbad kerana musaharah kan. Mahram mu'abbad kerana musaharah. Sebab tu kita kahwin dengan isteri kita, kalau takdir Allah, siapa-siapa, bukan kita, orang lain lah tuan-tuan, dia kahwin dengan seorang perempuan, mak mentua dia kan, dia kahwin je, sah je, dia tak sentuh lagi apa, isteri dia tu, bercerai. Boleh dia kahwin dengan mak mentua? Tak boleh. Mahram mu'abbad kerana musaharah. Tak boleh. Dah bercerai dah. Katakanlah isteri dia punya lama, dia kahwin bercerai, mak mentua dia ramai. Kenapa ramai? Isteri semua dia bercerai ataupun meninggal. Semua mak mentua dia semua mahram, boleh salam, tak batal wudu. Sama dengan orang perempuan. Yang specialnya sikit apa? Yang special sikit, lain sikit. Orang lelaki yang kahwin dengan seorang perempuan dan perempuan tu ada anak perempuan, boleh Seorang lelaki kahwin dengan satu orang perempuan, janda lah, janda ke balu. Apa beza janda dengan balu? Balu ni kalau suami dia meninggal, kita semua janda. Bukan, janda ni kalau bercerai, betul kan? Suami pun sama. Kalau isteri meninggal, balu, betul? Kalau tak silap saya lah, kalau silap betul kan? Kalau suami, isteri dia meninggal, balu. Kalau bercerai baru panggil apa? Duda. Tapi kita semua duda. Tak apalah tuan-tuan, bahasa kita kadang pagar makan padi, bukan pagar pegar kan. Burung kan, kita kan pagar, siap lukis gambar lagi, pagar makan padi, bukan burung, betul tak? Burung tu, pegar tu, dia ditugaskan apa? Makan apa? Ni lah apa? Jagalah belalang ke apa ke kan, jangan jaga padi tu. Tapi burung pegar tu yang makan padi. Bahasa melepaskan batuk di tangga. Mana dia? Naik atas tangga batuk. Ramai orang fikir macam tu. Saya fikir kenapa? Apa salahnya batuk di tangga? Bukan batuk tu, orang dulu-dulu kan jalan dalam hutan apa, bila nak masuk rumah dia basuh kaki, betul tak? Tumpurung tu dia panggil batuk. Ada orang yang basuh kaki di tangga, dia lempak daripada tangga ke lepas masuk dalam tempayan tu. Tu kata bagai melepaskan batuk di tangga.
Buatlah kerja elok, turun letak elok. Betul tak? Bukan lepas macam tu je. Buat kerja sambil lewat. Baik tuan-tuan, tak apa. Yang special sikit mana? Tadi ayah seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Dia kahwin dengan seorang perempuan, ada anak perempuan. Dia mahram ke bukan anak dia perempuan? Dia belum lagi mahram. Sampai mana? Sampai dia melakukan hubungan seks dengan isteri dia. Mahram ni maksudnya kita tak boleh kahwin. Itu mahram lah. Boleh lah, kita tak boleh kahwin. Tak kira lah. Kerana apa pun, dia ada mahram muakkad dan muabbad kan. Muakkad macam tadi lah, dah kahwin dengan isteri, tak boleh kahwin dengan adik dia. Habis tu bila nak kahwin, nak cerai bini, meninggalkan, boleh kahwin dengan adik dia. Muakkad. Ada muabbad. Muabbad ni selama-lamanya. Jadi belum jadi mahram gitu. Baru kahwin, tengok comel pula anak dara dia ni. Boleh tak cerai isteri dia kahwin dengan anak? Boleh. Cerai kahwin lah. Habis tu iddah, nak iddah apa tak bersetubuh lagi. Betul tak? Bila tak bersetubuh, tak ada lah iddah. Cerai kahwin terus ya. Iddah mana ada? Dia bila ada iddah tu, bila dah kahwin barulah dia ada iddah. Dia nak sucikan perempuan itu daripada jejak laki tu kan. Jejak laki tu. Tu ada satu orang Kristian masuk Islam pasal tu. Dia pakar bab ni, biologi ni. Dia tengok kenapa dalam Islam ni orang perempuan mesti 3 kali suci 3 bulan pasal apa? Ataupun sampai lepas bersalin. Dia buat kajian, memang dalam tempoh tu jejak laki tu masih ada pada jejak perempuan tu. Jejak laki tu berada pada perempuan tu. Dan selepas tempoh iddah yang diletakkan dalam Islam, jejak tu hilang. Saya tak pasti jejak tu tangan ke, pada kemaluan, wallahu alam. Tapi menurut kajian dia tu, jejak laki tu akan ada selagi mana tempoh iddah tu. Jadi dia buat kajian, bila habis tempoh iddah tu, maka apa? Habis jejak laki tu, suci terus. Tak kira lah dari segi apa, cecair dalam badan ke, tangan ke, wallahu alam tuan-tuan. Jadi dia masuk Islam, orang Yahudi ni, dan dia cek kat bini dia, rupanya bini dia punya banyak jejak laki lain. Mana dia apa? Bini dia tidur dengan orang lain lah. Tak jaga apa, orang putih kata cheat lah, cheated, tipu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau dia dah bersetubuh, barulah jadi mahram muabbad. Baru jadi mahram. Tidak, dia masih lagi belum mahram muabbad. Baik, kemudian amalan berzina berlaku. Habis tuan-tuan. Kita isyak berapa tuan-tuan? 8.13. 8.13. 3 minit lagi boleh? Bagi 10 minit lah. Dalam sikit lagi. Tanpa had. Mereka boleh mengahwini 2 orang wanita adik-beradik pada satu masa, bahkan isteri bapa mereka yang telah bercerai atau balu. Boleh. Perceraian dalam banyak hal adalah hak suami. Suami yang boleh meletakkan bab talak, cerai, bukan isteri. Jadi hakim, hatta kita sampai sekarang pun, kalau ada sebarang pertelingkahan, hakim akan tanya suami. Contoh kalau suami cerai kat WhatsApp, aku cerai kau bla 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 bla, talak 3 ke, boboh lah talak apa pun. Jatuh talak tak tuan-tuan? Cerai kat WhatsApp jatuh. Tapi dia dipanggil talak kinayah sebab dia tulis. Hakim akan tanya dulu, masa tulis ni ada niat tak? Katakanlah suami dia kata tak ada niat pun, tak jatuh. Hakim dia ikut lelaki lah. Umur lelaki tuan-tuan. Dia sebut ke dia tak sebut, semua bergantung pada orang lelaki lah. Dia bukan menjadi hak orang perempuan. Tapi walaupun orang perempuan tak boleh menceraikan diri dia, menceraikan suami dia, tapi orang perempuan boleh minta fasah, ataupun minta khulu' ataupun fasah. Khulu' ni dia bayar balik lah, mas kahwin dulu. Fasah ni wali lah yang memisahkan antara dia dengan suami dia. Dan talak ni berapa kali tuan-tuan? 3. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. 2 kali yang boleh dirujuk. Maka dia ada 2 pandangan. Pandangan yang kita pegang bukan seluruh dunia lah tuan-tuan, kebanyakan negeri di Malaysia ni, kalau sebut talak 3 jatuh apa? Aku cerai talak 3. Jatuh apa? 3.
Kalau sebut 100, marah sangat, aku cerai kau dengan talak 100. Jatuh apa? 3. Kalau aku cerai kau dengan talak 2 suku. 2, tak 2 lah, suku tak cukup. 2 suku. Aku cerai kau dengan talak 3 suku. 3. Boleh lah. Itulah yang dipegang oleh semua negeri yang ada di Malaysia. Itulah dipegang. Itu pendapat majoriti. Tapi ada satu negeri yang lain pada yang lain. Negeri mana tau? Saya sebut negeri mana tuan? Negeri mana? Perlis. Dia lain sikit. Perlis dia lain sikit tuan. Perlis ni dia, semua amalan ni semua dalam 4 mazhab, tapi keluasan dia tu. Saya bukanlah sokong Perlis tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila kita rasa pelik, kita kata dia Wahabi lah. Betul tak Wahabi? Walaupun kita tahu Wahabi ni macam-macam tahap jenis tuan-tuan. Wahabi yang ekstrim kita tahulah, yang bid'ah sana, semua pakai syirik, kuburiyun, ini ekstrim. Tapi ada sebahagian orang kadang-kadang pasal itulah khilaf di antara mazhab. Okey, tak apalah tuan-tuan. Perlis dia lain sikit. Perlis dia pegang talak 3. Dia bukan kira, dia bukan kita sebut, dia kira kali. Macam Quran sebut. Dia kira kali. Kali pertama tu sebut banyak mana pun dia kira 1. Faham tak? Kali pertama sebut talak apa? 1,000,000 kuasa 2. Marah sangat ni. 1,000,000 kuasa 2. Kira kali pertama. Boleh tak? Marah lagi. Nah, aku talak kau pula 1 bilion. 1 bilion kali 1 bilion. Marah sangat. Jatuh tu kedua. Boleh rujuk? Boleh rujuk. Kalau kali ketiga baru habis. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, Al-Quran ajaklah. Kalau dah cerai 2 kali, masa ni pikir panjang. Kali pertama dah bercerai, kali kedua dah bercerai. Masa ni fikir panjang. Dah bercerai kali kedua, fikir panjang. Sama ada fa imsakum bima'ruf, kalau nak pegang dia, nak rujuk balik, pegang betul-betul. Sebab kalau yang ketiga habis. Yang ketiga dia kena kahwin dengan lelaki lain, setubuh kan. Habis iddah baru dia boleh kahwin balik. Wa au tasrihum bi ihsan. Kalau dah talak yang kedua tu dah tahu, lepas ni kalau dia rujuk, kalau talak lagi habis. Masa ni dia boleh apa? Biarkan apa? Habis iddah. Faham tak? Habis iddah. Bila perempuan tu habis iddah, maka habislah perceraian. Lepas tu kalau dia kahwin balik, dia kira kosong balik. Boleh Contohnya dia cerai, bini dia talak yang kedua, 2 talak. Talak pertama, talak kedua, tinggal 1 je Lepas tu masa dia cerai yang kedua tu, dia tunggu habis iddah. Kan boleh rujuk kan? Dia rujuk. Habis iddah, kalau nak kahwin kena nikah lain, betul tak? Bila nikah lain, dia kira kosong balik. Boleh tak? Itu jaga-jaga. Yang kedua, ada satu cerita tuan-tuan, tapi seluruh negeri kita pegang. Ada satu cerita di Kuala Lumpur. Dah terlajak tuan. Seminit lagi tuan. 30 saat lagi tuan-tuan. Satu cerita, satu orang di Kuala Lumpur, apa nama, dia cerai bini dia talak 3. Marah kan, gaduh, talak 3. Lepas tu dia menyesal. Suami dia pun menyesal, bini dia pun menyesal. Biasalah tengah marah kan. Tengah marah memanglah tindakan dia pun kadang-kadang tak betul. Jangan buat keputusan masa marah. Memang keputusan tu sewil tuan-tuan, dia tak betul. Jadi menyesal, bini menyesal, bini pun duk cabar kan. Cerailah Aisyah kan. Suami pun duk tengah angin, boom, cerai. Bila dah cerai, pening kepala. Maka dia pun start kereta, pi ke mana? Itulah utara. Di utara tu, negeri Perlis. Negeri Perlis tanya macam mana boleh tak ni kami nak diselamatkan pernikahan ni. Maka Perlis tanya, dah rujuk mana-mana ke? Dia kata kami dah rujuk mahkamah di wilayah persekutuan dan telah putuskan memang jatuh 3. Maka Perlis kata pun kami tak boleh buat apa. Hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim dia telah membatalkan segala khilaf yang ada. Boleh lagi tak pegang khilaf lain? Tak boleh. Habis tu kalau nak Perlis tolong lagu mana? Dah bercerai, cepat-cepat start kereta pergi Perlis. Itu saya cerita di pahala tuan-tuan. Nah. Pergi lari ke Perlis, Perlis akan kata dah rujuk mana-mana belum. Dia akan buat keputusan. Oh, baru jatuh sekali. Boleh tajam lawang kan tuan-tuan. Tapi jangan sebut tuan-tuan, jangan main lah. Talak-talak ni jangan main lah. Dia lah jangan main lah. 3, 4, 5 marah. Main benda lain lah tuan-tuan.
Nah, marah sangat, pi apa, kedai kopi ke, kedai janda ke, isap rokok tu, nanti okey lah. Baik tuan-tuan. Akan datang itu semua amalan berzina tuan-tuan. Nak amalan berzina. Saya nak sebut tentang Palestin tuan-tuan, teringin sebut tapi tak dan. Saya cerita bab kahwin tuan-tuan. Nah, akan datang lah tuan-tuan, Palestin yang masih berperang, yang terkorban dah 4,700 lebih. Tuan-tuan doa lah.